Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, seperti yang kita janjikan semalam, hari ini kita nak sambung tajuk wang juga berkaitan dengan harga jual, harga kos, untung dan rugi. Cuma untuk tajuk hari ini, kita masuk dengan peratus untung dan rugi. Okey. Kalau basic yang macam selalu saya sebut, kalau melibatkan peratus, bila soalan stated je, minta peratus, hitung peratus, berapakah peratus, automatik awak kena buat apa? Darab dengan 100%. Yang ini wajib. Yang ini bila nak hitung peratus, yang ini darab dengan 100%. Lepas tu bawah dia mesti apa? Asal. Okay, jadi bila konteks dekat sini, bila kita nak hitung untung atau kalau kita nak kira peratus untuk untung atau rugi, asal dia adalah harga kos. Jadi saya tulis pendek je lah ya, harga kos. Ini asal dia. Jadi bila dah diminta peratus untung, berhitung peratus untung, berapakah peratus keuntungan? Okey, jadi confirm lah dah diminta itu untung. Jadi awak pun tulis untung. Okey. Saya bagi contoh. Yang ini yang awak kena ingat. Okey. Untung sebenarnya kalau awak mahir dengan guna peratus, yang ini bila soalan minta awak boleh ingat, awak boleh keluarkan sendiri. Untung per dengan asal, dalam kes ni adalah harga kos yang asal yang awak keluarkan awal-awal, darab dengan 100%. Okey, saya bagi contoh. Katakan betul saya dengan baju ni. Okey, katakan ini baju A. Baju A ni harga kos dia ialah RM50. Okey, lepas tu harga jual RM75. Okey, yang macam kita belajar semalam, untung adalah macam ni kan, harga jual lagi lebih daripada harga kos. Jadi confirm lah untung. Jadi 75 tolak dengan 50. 5 tolak 0, 5, 7 tolak 5, 2. Jadi RM25 adalah untung. Jadi sekarang ni kalau soalan minta peratus untung, jadi awak pun masukkanlah dalam rumus yang ini. Ni yang kita dah ni tadi. Ni. Okey. Okey, jadi untung 25. Okey. Untung 25 per dengan harga kos RM50. Jadi darab dengan 100%. Okey. Okey, per 50 asal 100, jadi confirm berapa? Confirm lah 2. Okey, jadi 25. Jadi yang tinggal adalah 25 2 dengan peratus. Operasi apa ni? Operasi darab. Jadi 25 darab 2, 5 darab 2 sifar 10, 2 darab 2 4 tambah 1 5. Jadi 50%. Jadi keuntungan untuk baju A ni adalah 50%. Ni 50%. Okey. Jadi benda ni, yang rumusnya ni untung per dengan harga kos darab 100%. Awak boleh tengok dekat buku teks.
muka surat 67. Ni ni. Peratus untung adalah untung per dengan harga kos darab dengan 100%. Okey. Jadi macam mana pula kalau dia minta rugi? Dia minta hitungkan peratus rugi. Okey. Bila peratus rugi, macam biasa, minta peratus rugi, berhitung peratus kerugian yang ditanggung. Okey, jadi bila dah diminta bila dah diminta peratus rugi, jadi peratus darab dengan 100%. Bawah dia asal dalam konteks kita yang dalam wang ni adalah harga kos. Jadi bila dia minta peratus rugi, jadi yang kat atas tu mestilah rugi. Okey, jadi saya bagi contoh. Katakan ini baju B pula lah. Okey. Baju B. Okey. Harga kos dia katakan RM50. Okey, harga jual ni short form je ni. RM40. Okey. Jadi bila tengok harga kos melebihi harga jual. Duit yang awak bawa keluar RM50, yang awak dapat balik RM40 sahaja. Jadi kita rugi. Jadi kita pun nak cari berapa peratus kerugian. Sebelum nak kira berapa peratus kerugian, kita kena hitung dulu rugi kita. Jadi rugi kita adalah harga kos yang tinggi, jadi harga kos lah di atas RM50 tolak dengan 40 sifar. Jadi rugi kita adalah sebanyak RM10. Jadi dah dapat rugi berapa, barulah kita boleh buat masuk dalam ni. Jadi macam biasa, per darab dengan 100%. Okey, jadi harga kos 50, rugi 10. Jadi ingat tak yang saya suruh awak hafal hari tu? Saya tak suruh hafal sifir, tapi saya suruh awak hafal nombor-nombor yang biasa kita guna, pecahan yang biasa kan. Jadi per 50 asal 100, ingat ya, mesti sama dengan 2. Jadi yang tinggal adalah 10 darab 2 100. 100 peratus. Jadi 10 darab 2 sama dengan 20%. Okey. Ini yang asas dia. Untung, rugi. Okey, kalau dia minta peratus untung, awak ingat ya, peratus untung dah minta untung. Jadi awak kena cari untung lah per dengan harga asal. Harga asal kita adalah harga kos yang kita kena keluarkan. Okey. Jadi bila awak tengok, okey, kadang-kadang ada yang dia dah bagi peratus siap-siap. Ni dia bagi peratus. Okey, yang ini soalan ni saya ambil daripada buku teks muka surat 68. Okey, boleh tengok kat buku teks muka surat 68. Okey. Seorang peniaga makanan besar dia. Seorang peniaga makanan mengalami kerugian sebanyak 15% apabila makanan yang disediakan kurang laris pada hari tersebut. Kos penyediaan makanan termasuk upah pekerja ialah RM2,560. Okey, ini disebut stated kat sini, kos kos ialah RM2,560. Jadi hitung nilai kerugian dan hasil jualan yang diperoleh pada hari tersebut. Okey, dekat sini awak kena perasan ya, dia ada dua soalan dia tanya. Soalan yang pertama adalah soalan nilai kerugian. Soalan yang kedua dia minta hasil jualan. Okey, dekat sini dia bagi kat sini adalah 15%. Okey. Jadi yang bila awak dah biasa dengan peratus, bila dia minta rugi,
Kalau macam biasa bila peratus, kita mesti adalah daripada asal. Asal sini siapa? Asal sini adalah harga kos. Asal sini ni, harga kos ni RM2,560. Yang itu asal. Jadi RM2,560. Ni pecahan dia. Betul, pecahan. Peratus dia berapa? Dah dia minta rugi kan. Jadi 15/100. Okey, yang ini saya tak pernah lagi lah suruh awak hafal. Jadi awak tak adalah, memang awak tak hafalnya. Tak ada dia punya pecahan dia yang awak boleh hafal itu. Okey. Jadi hapuskan macam biasalah. Okey, jadi cari kawan. Sifar dia 1, sifar dia 1. Lepas tu 15. Ni. 15 dengan 10 boleh kita hapuskan. Guna sifir 5. Jadi 2 darab 5. Ni 3 darab 5. Habis. Jadi yang tinggal adalah 3 darab 256 bahagi 2. Jadi saya bagi tahu kat awak dulu, saya jawab apa? Kalau belakang dia ni nombor genap, confirm boleh bahagi dengan 2, sifat nombor genap. Jadi awak pun, okey, ni setakat 2 kan. Okey, jadi 2, sifir 2 ada 2 kan. Jadi 2 darab dengan 1. 2 tolak 2, habis. Okey, lepas tu 5. Sifir 2 tak ada 5, ada 4. Jadi darab dengan 2. 5 tolak 4, 1. Okey, potong. Sifir 2 ada 16, ada 16. Jadi darab dengan 8. Jadi 2 bahagi 2, habis. Jadi yang tinggal dekat sini adalah 3 darab dengan 128. 1 tak apalah, bagi 1 kan. Okey, jadi 128 darab dengan 3. 8 darab 3, 24. 2 darab 3, 6 tambah 2, 8. 1 darab 3, 3. Jadi kerugian yang ditanggung dia adalah RM384. Okey, bila dah dapat kerugian, kita dah jawab soalan yang pertama. Jadi kita nak jawab soalan yang kedua. Hitung hasil jualan. Bila nak hitung hasil jualan, kita kena ingat hasil jualan. Sekarang ni tak balik modal sebab dia dah rugi. Jadi kita akan kena guna operasi tolak. Jadi kos pada hari tu, kos yang lebih tinggi. Jadi 256 sifar, 2,560. Tolaklah dengan kerugian dia. Ini RM384. Tolak. Sifar tolak 4 tak boleh, pinjam. Ni tinggal 5, 10. 10 tolak 4, 6. 5 tolak 8 tak boleh, tak cukup, pinjam. Ni tinggal 4, ni dapat 10. 10 tolak 8, 2. 2 tambah 5, 7. 4 tolak 3, 1, 2. 2 terus turun. Jadi hari tu hasil jualan dia adalah sebanyak RM2,176. Okey, ini bila rugi. Okey, katakan soalan yang sama saya ubah sikit. Saya pergi kata keuntungan. Okey, katakan pada hari tu harga kos macam biasa, harga kos dia adalah harga kos pada hari itu ialah RM2,560. Peratus untung 20%. Jadi soalan minta hitung keuntungan. Okey. Okey. Jadi para hitung keuntungan. Jadi keuntungan mestilah peratus darab dengan asal. Asal dia adalah 256 sifar. Jadi peratus untung adalah 20%. Okey. Dekat sini senang. Sebab apa? Awak dapat
Ni sifar, satu kawan settle. Satu kawan settle. Jadi nombor yang tinggal adalah 2 darab 256. Okey, jadi awak pun buatlah. Jadi 256 darab dengan 2. 6 darab 2 12. 5 darab 2 10 tambah 1 11. 2 darab 2 4 tambah 1 5. Jadi keuntungan pada hari itu adalah RM512. Okey, jadi kalau dia minta hasil jualan sebab dia untung, jadi awak kena tambah. Okey, ini bahagian ni contoh-contoh yang awak kenal. Okey, sekarang kita masuk contoh. Ni tukar dulu kan. Buat ni kan. Okey. Contoh. Okey. Okey, jadual di bawah menunjukkan harga kos dan harga jual sepasang kasut. Item dia kasut, harga kos dia RM100, harga jual RM140. Hitung peratusan keuntungan jualan sepasang kasut itu. Okey. Jadi soalan sini yang dia minta adalah okey, yang dia minta dekat sini peratusan keuntungan. Jadi bila dia mention macam ni, peratus keuntungan, saya dah sebut kat awak tadi, saya kata bila dia minta peratus untung, mestilah kamu kena cari untung lah kan. Peratus untung masuk dalam rumus dia apa tadi? Peratus je mesti per darab dengan 100%. Jadi dekat sini dia minta untung. Jadi untung mesti dengan harga asal. Harga asal kita adalah harga kos. Ini dia. Ini yang awak kena ingat. Jadi dekat sini dia bagi dah harga kos dengan harga jual. Semalam kita dah belajar untuk cari untung. Harga jual 140, tolaklah dengan harga kos. Jadi 140 tolak dengan 100. Ini sama dengan RM40. Okey, jadi kita pun masukkanlah ni. Ni. Untung dia kata 40. Sifar saya 40. Lepas tu harga kos, ni tengok refer pada jadual ni. Harga kos adalah 100. Okey. Jadi ni 100 dengan 100. Ni lah yang paling senang. Boleh potong je terus. Ni tinggal 1, 100 bagi ni 1. Jadi yang tinggal adalah 40 dengan peratus. Jadi peratus keuntungan dia adalah 40%. Okey. Apa yang penting? Mesti kira peratus dulu. Okey. Ini soalan yang kedua. Okey. Jadual di bawah menunjukkan harga kos dan keuntungan jualan sebuah beg. Hitung peratusan keuntungan jualan beg itu dan nyatakan harga jualnya. Okey, macam biasa, bila dia minta je dekat sini peratus untung. Saya dah macam biasa peratus untung. Jadi per darab dengan 100%. Harga asal adalah harga kos 200. Lepas tu dah nak cari peratus untung, mestilah cari untung. Ni dah bagi siap-siap dah. Jadi awak terus ambil je. Untung dia adalah RM10. Okey. Jadi ni. Potong kawan. Jadi yang tinggal 10 dengan 2. 10 dengan 2, kalau dah boleh settle kan, boleh CV 2 je. Jadi 2 bahagi 2 1, 10 bahagi 2 5. Jadi yang tinggal adalah 5.
Ada lagi? 1. 1 macam biasa, darab ke bagi ke tetap dengan nombor yang asal yang sama. Jadi yang tinggal 5 dengan peratus. Jadi 5%. Okey. Sebenarnya kan kalau sama dengan tak nak tu 5 tak apa. Padam je. Okey. Jadi dapatlah 5%. Okey, soalan seterusnya. Okey, jadual di bawah menunjukkan harga kos dan peratus untung sebuah set sofa. Okey, yang ini tadi yang saya bagi tahu, dia bagi peratus. Ni dia bagi peratus. Dia tak bagi berapa nilai untung sebab dia suruh awak cari hitung keuntungan. Okey. Jadi bila dah minta untung 20%, mesti daripada harga asal, daripada benda yang asal. Jadi darab dengan yang asal. Asal dia ada apa? 500. Jadi dia punya ni 20%. Okey. So selesaikanlah. Sifar ni kawan dengan sifar yang ni, settle. Sifar ni kawan dengan sifar ni, settle. Jadi nombor yang tinggal adalah 20 dengan 5. Okey, jadi operasi apa ni? Ni operasi darab. Jadi kiralah 20 darab dengan 5. Sifar darab 5, sifar 2 darab 5, 10. Jangan lupa ni RM. Jadi untung yang dia dapat adalah RM100. 20% daripada RM500 adalah RM100. Okey. Jadi harga jual. Harga jual macam semalam lah. Harga kos tadi kita berapa? 500. Lepas tu tambah dengan untung. Untung dia 100. Jadi berapa? RM600. Okey. Okey, soalan keempat. Jadual di bawah menunjukkan harga jualan. Dibagi dekat sini adalah harga jual dan peratus keuntungan sebuah komputer riba. Hitung harga kos dalam ringgit Malaysia komputer riba itu. Jadi kat sini dibagi harga jual dan peratus untung. Okey, daripada tadi selalunya bila saya sebut tadi kan, bila kamu nak cari peratus mesti daripada harga asal, mesti pada harga asal, harga kos. Sekarang ni dibagi dibagi harga jual. Dibagi harga jual. Macam mana kamu nak cari? Okey, dekat sini ada dua kaedah. Muat tak ni? Sekejap ya. Okey. Saya divide kat dia, saya siap ya. Dua kaedah. Okey. Dia tak muat pula, saya tulis besar ya. Okey. Kaedah yang pertama. Ini kaedah yang pertama ya. Kaedah yang pertama, yang ini kamu jap. Saya contoh ni kat sini lah sikit. Nanti kita okey. Kaedah yang pertama, kita kena faham, kita kata okey. Katakan ini harga jual. Okey, harga jual adalah terdiri daripada harga kos campur dengan untung. Setuju atau tidak? Setuju lah kan? Kita dah buat banyak kali dah kan? Okey. Harga jual tak cukup nak letak H. Cukup. Okey, harga jual sama dengan terdiri daripada harga kos campur dengan untung. Jadi dekat sini harga kos ingat tak harga keseluruhan, harga asal mesti 100%. 100%.
Untung dekat sini ni dia bagi tahu ni. Untung berapa ni? Ni dia bagi tahu. Untung 20%. Okey. Untung 20%. Jadi harga jual ni berapa peratus ni? 100 campur 20. Jadi harga jual punya peratus adalah sebanyak 120%. Okey, digest dulu. Okey Jadi kalau dekat sini kita boleh tak kita bagi tahu. Sebenarnya harga jual sama juga dengan 120% darabkan dengan, nanti tak nak buat ni, darab dengan harga kos. Okey. Jadi harga jual sama dengan 120% darab dengan harga kos. Sebab selalunya kita kira dulu untung berapa. Macam tadi kan soalan yang atas tadi kan, kita kira dulu untung berapa. Lepas tu baru kita tambah dengan harga kos untuk dapatkan harga jual. Yang ini tak, yang ini direct terus. Kita kira terus 120%. Okey. Jadi dekat sinilah ingat anu, hapuskan anu. Sekarang ni kita nak cari harga kos. Jadi siapa yang kacau dekat kita ni? Yang kacau dekat kita ni dia ni 120 per dengan 100. Sebab kita tak nak, kita nak harga kos sahaja. Okey, jadi kita kena hapuskan dia. Nak hapuskan dia, ini pecahan, ingat pecahan, nak hapuskan pecahan. Darab dengan ni 100 bawah, atas pun 100. 120 atas, bawah 120. Jadi darab serentak. Ini kanan darab, kiri pun kena darab. Tak muat. Sekejap, kena ni. Okey. Tadi tak muat, ijaz balik. Okey, ni 100 per 120. Jadi ini pun 100 per 120. Okey. Lepas tu jadi yang dibagi sini harga jual. Janganlah kamu letak harga jual pula. Jadi harga jual ni kita tukar. Harga jual berapa? 1,200. 1,200. Okey. Ni dekat sini, yang ni confirm settle. Memanglah kita akan settle, sebab tu yang kita guna 100 per 120 ni, sebab kita nak hapuskan dia. Okey. Jadi yang confirm tinggal kat sini adalah harga kos. Memang kita nak cari apa? Harga kos. Okey, jadi kita pun selesaikanlah di sini. Sifar, ada kawan? Confirm ada kawan lambat kawan dia kan? Sifar. Okey. Lepas tu yang tinggal 12, 10 dengan 1,200 dengan 12. Okey, ni 12. Jadi guna sifir 12 bahagi 12 1. Jadi yang ni 1 sifar. Okey, jadi yang tinggal dekat sini adalah 100 darab dengan 10. 100 darab dengan 10. Jadi 100 darab dengan 10. 1 darab 1. Jadi harga kos sama dengan harga kos yang tinggal. Ni lah dia. Harga kos adalah RM1,000. Okey, ini cara algebra yang kamu duk selesai tu. Okey. Ini kaedah 2. Kaedah 2 ni sebenarnya kaedah 2 ni senang. Yang ni pun saya selalu guna juga. Kaedah yang kedua ni. Kaedah kedua ni awak kena guna kotak. Okey. Disebabkan dekat sini dia guna 20%. Okey, jadi kita akan buat kotak sebanyak 10 dulu. Sebab apa 10?
Tengok dulu ke kotak. Okey. Kotak ni konfirmlah berselaru sikit ya. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Okey ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, 10. Kenapa 10? Sebab keseluruhan adalah 100%, betul? Jadi saya buat satu kotak ni mewakili 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Okey, jadi yang 100% ini adalah apa? 100% ni adalah harga kos. Ini kita duk ulang betul tadi kan? Harga kos. Okey. Jadi sekarang ni bila dia dah untung, dia dapat lagi berapa peratus? Lagi berapa kotak? Lagi 2 kotak lah. Sebab apa? 10, 20. Yang ini apa dia ni? Yang ini okey, yang ini adalah untung. Jadi harga kos dengan untung ini adalah diwakili oleh semua sekali ni adalah harga jual. Okey. Belajar buat kotak ni dulu. Okey, jadi yang depan ni 10 kotak yang pertama ni adalah harga kos 100%. Lepas tu yang belakang ni 2 kotak yang terakhir ni adalah untung. Untung sebab apa? 20%. Okey, kenapa saya boleh guna satu kotak mewakili 10? Yang ini special sebab apa? Sebab ni dia sebut peratus untung 20. Okey, cuba bayangkan kalau dia sebut kat awak peratus untung dia 5%. Okey, jadi yang tu awak kena rajin sikit lah buat tengoklah 5 ke bahagi dengan 5 kan. Okey, yang tu nanti saya tunjuk pula. Yang tu mungkin nanti dalam kelas lah sebab kita kena, yang tu kena kira banyak sikit. Okey, sebab tu saya suka guna kaedah 1 ni. Kaedah 1 ni sebab apa-apa nombor saja awak boleh guna. Okey. Okey, katakan. Okey. Dah settle ya. Okey, setakat ni faham yang ni? Kotak-kotak ni. Okey, jadi dekat sini dia bagi, yang dia bagi adalah harga jual. Harga jual 1,200. Jadi harga jual ni ada berapa kotak ni daripada sini sampai sana? Ada 12 kotak kan? Jadi kita nak cari satu kotak ni mewakili berapa. Jadi jadi 1,000, dah sebut tadi kan satu kotak mewakili berapa kan? Jadi bilangan kotak dekat bawah 1,200 bahagi 12. Jadi 12 1 okey. 12 habis. Sifar. Ni pun habis. Jadi satu kotak mewakili 100. Okey, jadi untuk harga kos daripada mana? Daripada 1 hingga 10 sebab kita nak cari harga kos. Jadi ada 10 kotak. Jadi 100 darablah dengan 10 kotak. Yang ini cara darab ni ingat boleh untuk yang sifar-sifar je kat belakang. Jadi sifar ni buat turun bawah, 1 darab sifar, 1 darab sifar, 1 darab 1, 1. Okey. Jadi dapatlah harga kos dia sama dengan RM1,000. Okey, boleh Boleh? Tak apa. Cuba dulu banyak kali. Nanti ada latihan saya bagi, cuba dulu. Okey, dia 2 kaedah. Ikut suka awak mana yang awak nak tengok. Okey. Jadi ditanya, berapakah nilai keuntungan jualan komputer itu? Untung. Yalah. Dah kita ada harga jual, lepas tu kita ada harga kos. Okey. Yang ni pun ada 2 cara kita boleh guna. Okey. Cara yang pertama macam biasalah.
harga kos, harga jual tolaklah dengan harga kos. Harga jual tadi RM1,200. Harga kos yang kita dapat adalah RM1,000. Tolaklah dia dua tu. Jadi sifar 2 tolak sifar 2. Jadi nilai untung adalah RM200. Ini kaedah 1. Okey, cara yang kedua, kaedah 2. Okey, ini balik pada yang nombor 2 ni tadi. Kaedah 2. Okey, untung ni ada berapa kotak dia? Ada 2 kan? 1, 2. Satu kotak mewakili berapa? 100. Ini pun boleh juga. Jadi 100 2 darab jadi 2 darab dengan 100. Sifar 1 darab 2 2. Jadi sama dengan keuntungan dia adalah RM200. Okay, sama je. Okey, dekat sini rugi pula. Okey, dekat sini rugi. Okey, jadual di bawah menunjukkan harga jual dan peratus rugi jualan sebatang raket. Okey, item dia raket, harga jual RM200, peratus rugi 20%. Hitung harga kos dalam ringgit Malaysia sebatang raket itu. Okey. So macam biasa kita ada 2 kaedah. Ini kaedah 1, ini kaedah 2. Okey, kaedah 1 kita akan guna kaedah macam tadilah. Guna anu tadi. Okey. Okey, harga jual. Harga jual adalah terdiri daripada harga kos dan juga untung. Tapi dalam konteks ni adalah rugi kan? Jadi rugi. Okey. Harga kos mesti apa? 100%. Manakala rugi adalah 20%. Ini diberi Okey. Besar sangat peratus ini. Okey. Jadi saya dah sebut tadi rugi ni diambil daripada kos yang kita dah bayar, duit yang kita dah bayar. Jadi takkan lawan nak bagi tambah pula kan? Mestilah dia berkurang. Jadi tolaklah. Jadi 100 tolak 2 jadilah 80%. Okey. 80%. Jadi kita pun isilah harga kos sama dengan yang ini yang kita cari kan. Harga kos sama dengan Sekejap, saya pening tengah malam ni. Betul? Pening lah. Okey. Harga kos, harga jual. Sorry. Okey. Saya ingatkan saya salah tulis dah kat atas tu. Harga jual sama dengan ni 80% 80% daripada harga kos. Daripada harga kos. Dekat sini kita pun gantilah. Kita dah tahu harga jual. Harga jual kita adalah ni harga jual. Dia dah bagi kan. Harga jual 200. Ganti 200.
Jadi 200 sama dengan 80 per 100 darab dengan harga kos. Sekarang kita nak cari harga kos. Siapa yang kacau kita? Yang kacau kita ni 80 per 100. Yelah, awak macam mana awak nak darab ke bahagi dengan harga kos kan? Tak tahu kan? Jadi awak takkan boleh kira kat sini. Jadi awak kena hapuskan dia dulu. Jadi nak hapuskan dia. Hapuskan pecahan, darablah. Darab dengan 100 kat bawah. Jadi 100 per ni 80. 100 per 80, ini pun per 100 per 80. Mesti sama ya, kiri dan kanan. Kiri dan kanan mesti sama. Okey. Jadi yang ni confirm settle. Jadi yang tinggal harga kos. Jadi settlekan yang ni pula. Okey, settlekan yang ini. Jadi sifar dengan sifar habis. Jadi tinggal 8. 8 dengan 20. 8 dengan 20. Ada sifar apa? Sifar 4 kan? 8 bahagi 4 sama dengan 2. 20 bahagi 4 sama dengan 5. Jadi 100 dengan 2. Boleh bagi tak lagi? Boleh. 2 bahagi 2 1. 100 bahagi 2 50. Jadi yang tinggal adalah 50. Jadi yang tinggal adalah 50 darab dengan 5. Dapatlah harga kos. Jadi okey. 50 darab dengan 5. Sifar 5 darab 5 25. RM250. Okey, harga kos dia adalah RM250. Ini kaedah satu. Kaedah yang kedua, macam tadi juga kita akan gunakan kotak. Okey. Jadi macam biasa, yang asal kita, yang asal harga jual, harga kos kita mesti ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Jadi yang ini yang asalnya adalah apa ni? Inilah dia. Daripada sini pergi ke sini adalah harga kos. Tapi sekarang ni malangnya. Okey, dia rugi. Bila rugi dia akan ambil daripada kos. Inilah dia rugi dia 20%. Okey, jadi sekarang ni harga jual kat mana? Harga jual daripada sini pergi sinilah. Kat sini je harga jual dia. Kat situ je harga jual dia. Jadi berapa peratus tu? Sorry, berapa peratus pula dah. Berapa kotak ni? 8 kotak saja harga jual. Okey, daripada 8 kotak ni berapa harga ni? Berapa harga jual? 200. Jadi kita guna warna lain terus. Jadi 200 bahagilah dengan berapa kotak yang ada? 8 kotak. Okey, jadi bahagi untuk kita cari nilai satu kotak tu ada berapa. Jadi tengok sifar 8. Ada 20? Tak ada. Yang ada adalah 16. 16. Darab dengan apa? Darab dengan 2. 20 tolak 16, 4. Jadi tengok sifar 8 ada 40? Ada. Ambil 40. Darab dengan berapa tu? Darab dengan 5. 40 tolak 40 habis. 8 bahagi 8, 1. Jadi satu kotak mewakili 25. Sekarang ni dia minta harga kos. Harga kos tu ada berapa kotak harga kos? Ni pada sini harga kos tadi yang kita dah setuju harga kos. Pada sini sampai sini 100. Jadi 10 kotak. Jadi 25 darablah dengan 10. Sifar buat turun bawah, 1 darab 5, 5, 1 darab 2, 2. Jadi RM250. Okey. Okey, berapakah kerugian dari jualan sebatang raket itu? Okey, macam tadi juga dia ada dua kaedah. Kaedah pertama, dah kita tahu harga kos.
dengan harga jual. Dan sekarang ni harga kos dia lagi tinggi. Harga kos adalah RM250. Lepas tu harga jual dia adalah 200. Tolaklah. Dapatlah 5. Jadi RM50. Manakala kalau yang ni pula, okey, rugi dia tadi berapa kotak? 2 kotak. Satu kotak berapa ringgit? RM25. Ini 25 darab dengan 2. 5 darab 2, 10. 2 darab 2, 2. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Jadi RM50. Okey, itu saja. Nanti ingat, buatlah latihan. Lepas tu, untuk video next nanti, saya akan bincang yang latihan yang awak dah hantar dengan latihan yang ini. Jadi, tolong hantar besok latihan. Tak payah, janganlah buat sampai tengah malam ni. Okey. Nanti saya bagi tahu pukul berapa saya nak. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum.